mengenai dokumentari suara generasi muda dalam menangani wabak COVID-19 di negara kita. Kajian dan kajian mengenai virus ini baik dari segi kepentingan, perubatan dan kesihatan serta sektor lain seperti ekonomi, sosial, psikologi dan kepentingan politik. Majoriti para pengkaji melabelkan bahawa pandemik ini memberikan kesan drastik yang menyeluruh sehingga periode masa manusia kini dikenali sebagai era pandemik yang tiada jaminan akan bilakah ia akan berakhir. COVID-19 atau nama asalnya adalah MERS-CoV yang ketara bermula dari Wuhan, China pada Desember 2020 menular di Malaysia sehingga membawa kepada Perintah Kawalan Pergerakan pertama secara total pada 18 Mac 2020. Ia bermula dengan memerangi musuh yang telus mata. Ini menyebabkan kerajaan telah berulang kali memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac 2020 dengan pasal-pasal dan kendiri serta keluarga. Sungguh pun begitu, pengisytiharan darurat khas bagi menangani pandemik ini oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 11 Januari 2021 yang lalu sehingga 1 Ogos 2021 sebenarnya adalah usaha drastik kerajaan untuk memutuskan rantaian jangkitan daripada sosial. Namun sekali lagi kerajaan terpaksa menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 secara total di seluruh negara sejak 11 Jun 2021 hingga kini menunjukkan kes jangkitan semakin menjadi-jadi. Dalam masa yang sama juga, program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan mencapai matlamat imuniti berkelompok dilaksanakan di tengah-tengah kenaikan kes tertinggi dalam sejarah pandemik negara sehingga 15 Julai saja 2021 saja kes baru melonjak kepada kes 13,215 kes, kematian harian 1,118 orang, kes aktif 880,000, pertambahan pertusannya 11.6%. Negeri yang tertinggi Selangor 6,000 kes dan negeri 9,000 kes. Negeri yang terendah kes jangkitan Perlis 3 kes saja. Baik, di sini generasi muda tidak terlepas daripada menerima impak pandemik COVID-19. Jabatan Perangkaan Negara menunjukkan komposisi generasi muda yang berumur 15 hingga 30 tahun telah bertambah kepada 27.8%, iaitu seramai 9.2 juta daripada keseluruhan 32.6 juta populasi rakyat Malaysia itu sendiri. Generasi muda adalah antara yang dominan menerima kesan pandemik ini kerana hampir majoriti golongan yang bekerja dan memberikan komitmen dalam sosial adalah golongan muda. Mereka bukan saja golongan yang bersekolah di menengah atas, mereka juga adalah pelajar pengajian tinggi dan sektor vokasional, pekerja dan sendiri industri ekonomi negara, bekerja sektor formal dan tidak formal, serta golongan profesional. Sungguh pun begitu, generasi muda tidak boleh dilihat sebagai golongan beban, tetapi sekiranya mendapat keupayaan sosial yang relevan dan efektif, mereka turut menjadi sayap kiri kerajaan dalam memainkan peranan penting menghadapi pandemik COVID-19 negara ini. Pakar Pembangunan Belia Profesor Dr. Muhammad Mursaid Arsyad dari Institut Pengajian Sains Sosial Universiti Putra Malaysia UPM menjelaskan bahawa berdasarkan kajian pembangunan belia positif 8C 2017 mendapati golongan belia di Malaysia memerlukan sokongan aset luaran berbanding skor aset dalaman yang jauh lebih baik. Faktor kekuatan aset dalaman belia dipengaruhi oleh peluang dan akses kepada pendidikan yang lebih meluas, termasuk peluang untuk terlibat dalam program
latihan dan pembangunan kemahiran di luar pendidikan formal. Ini bermakna kesan utama generasi muda adalah kepada sosioekonomi negara yang berperanan dengan baik dan dari peringkat kendiri dan keluarga, masyarakat dan negeri. Baik, di sini kita telah menjemput 3 responden kita yang terpilih daripada rakan saya sendiri, di mana mereka akan menyampaikan suara generasi muda dalam menangani COVID-19 di negara kita ni. Dipersilakan Encik Saiful untuk meneruskan penerangan ataupun persoalan yang telah diberikan kepada Encik Saiful sebagai individu. Apakah peranan generasi muda dalam mendapani COVID-19? Bagaimanakah golongan muda ini berfungsi dalam keluarga sekeliling terdekatnya? Apakah yang anda inginkan? Saya teruskan kepada Encik Saiful. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada Encik Muhammad kerana sudi menunggu remah dan sudi mendengar suara hati generasi muda belia pada hari ini untuk dalam sama-sama menangani isu pandemik COVID-19. Pada pendapat saya, nilai patriotisme perlu ada dalam diri muda belia. Semuanya bermula dari dalam diri sendiri. Belia sepatutnya menjadi ikon dan contoh kepada keluarga betapa pentingnya konsep kita jaga kita. Ini termasuklah pematuhan terhadap SOP yang menjadi satu norma baru untuk hidup bersama-sama dengan virus ini. Belia yang bertindak seperti itu adalah belia yang benar-benar patriotik, cintakan negara. Karena patriotisme belia tidak semata-mata mengibarkan jalur gemilang sahaja. Sebaliknya, kesedaran bahwa tanggung jawab sosial belia adalah bermula dari rumah, yaitu menjaga diri dan menjaga ahli keluarga terlebih dahulu. Dalam masa yang sama, belia menjadi ejen penggalak kepada semangat dan kekuatan institusi kejiranan dengan mengambil tahu mengenai jiran, makan minum, kesehatan dan keselamatan, apa jua yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Jika belia benar-benar mau memperjuangkan suara mereka yang mau didengari oleh golongan masyarakat termasuklah kerajaan, maka inilah masa yang tepat untuk membuktikan bagaimana belia benar-benar komited dalam keluarga dan menjadi entiti asas sebuah masyarakat penyayang semasa pandemik ini. Selain itu, belia perlu membantu kerajaan memerangi berita palsu dalam media sosial. Ketika ini berita palsu membuatkan masyarakat menjadi ketakutan dan gelisah. Di samping kecelaruan informasi yang sukar disahkan kesahihannya, apatah lagi jika berita itu menyebarkan hasutan terhadap ketakutan vaksin. Selain itu, golongan belia juga perlu membantu kerajaan memerangi berita palsu dalam media sosial. Ketika ini berita palsu membuatkan masyarakat menjadi ketakutan dan gelisah di samping kecelaruan informasi yang sukar disahkan kesahihannya. Apatah lagi jika berita itu menyebarkan hasutan ketakutan terhadap vaksin, informasi tidak betul mengenai status pandemik semasa dan lain-lain lagi. Belia pula adalah pengguna media massa yang paling utama di negara ini, dan pendedahan diri terhadap internet dalam tempoh masa lebih daripada 18 hingga 24 jam dalam masa 5 hari adalah generasi muda, yaitu sebanyak 67,4%. Oleh itu, generasi muda adalah kelompok yang terbaik menjadi petugas di bahagian barisan hadapan, frontliner dalam aspek media sosial. Belia seharusnya berusaha membantu masyarakat dan negara dengan cara membantu golongan yang mempunyai daya tapisan dan literasi
internet yang rendah dan membantu masyarakat mana satu informasi yang sahih atau sebaliknya. Malah jika beliau membudayakan amalan percaya kepada berita sahih di media sosial, mereka akan menjadi agen yang benar-benar penting karena semakin ramai masyarakat yang bebas daripada keyakinan yang tidak benar serta penipuan demi penipuan yang menghambat usaha kerajaan bagi membendung pandemik COVID-19. Terima kasih Encik Saiful kerana sudi bersama dengan saya. Benarlah kata-kata orang yang bijak dahulu kala. Sebuah kerajaan yang kuat bermula daripada sebuah rumah yang mantap. Generasi muda yang akan menerajui masyarakat dan negara perlulah bermula daripada dirinya dahulu serta keluarga yang bersama dengannya. Daripada itu, maka barulah akan membuahkan sebuah generasi yang akan memberikan sumbangan dan peranan besar dalam sesebuah negara. Pandemik COVID-19 ini benarlah bukan setakat ujian kepada manusia, tetapi adalah platform untuk melatih generasi muda kita dan mempersiapkan mereka dengan konsep patriotisme dan patriotisme sebenarnya. Jika dilihat keadaan kita sekarang pun berita palsu dan hasut mengasut berleluasa di sini sana, dan generasi muda bangkitlah dan mainkanlah peranan anda selagi dan lagi dalam mendapani cabaran ini. Baik, kita teruskan dengan responden kita yang kedua, iaitu Cik Susana John. Ya, Cik Susana, apakah keadaan belia dalam keadaan semasa dan apakah keadaan ini mendatangkan peluang ekonomi kepada belia? Bagaimanakah belia berperanan dalam bidang ini? Dalam ekonomi semasa pandemik, hambatan atau peluang? Cik mungkin boleh huraikan ataupun perkatakan serba sedikit. Ekonomi adalah kesan utama ketika serangan pandemik COVID-19, manakala isu ekonomi belia sudah lama diperkatakan. Setelah sekian lama ini, kerana generasi muda selalu dikaitkan dengan hambatan isu pengangguran, peluang pekerjaan, sektor manipulasi pekerjaan dan pengangguran. Jabatan Perangkaan Negara 2020 menunjukkan 89.7% belia terjejas kehidupan kerana kehilangan pekerjaan, kegagalan perniagaan dan pengangguran setelah sekian lama mencari pekerjaan. Ini bukan sahaja berlaku di negara ini, ia turut mempunyai fenomena yang sama di negara-negara lain, termasuklah negara-negara maju di dunia. Ya Cik, kita teruskan dengan kita punya ulasan. Pandemik ini tidak diketahui bila akan berakhir. Dalam masa yang sama, ekonomi yang memerlukan kegiatan bersemuka pula akan menjadi ancaman kepada kenaikan kes demi kes penularan COVID-19. Sebagai belia, saya merasakan ini sebagai satu cabaran yang tidak boleh diubah oleh belia. Namun sebagai belia yang berfikiran kritis dan kreatif, kalau keadaan tidak berubah, kitalah yang patut berubah. Berubah untuk menukarkan ancaman ini menjadi peluang. Sebagai contoh, dalam bidang perniagaan, diusahakan untuk mewujudkan di atas talian, sama ada dalam jualan langsung yang mempunyai platform seperti. Thank you. Ya, terima kasih Cik Susan kerana sudi bersama dengan saya pada kali ini. Kita jemput responden kita yang ketiga ya, Encik Firdaus. Ini sahabat saya juga, Encik Firdaus. Di sini suara generasi muda dalam menangani COVID-19. Encik Firdaus, suara generasi muda, kita teruskan lagi dengan menilai apakah anak muda telah lakukan untuk membantu keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan
generasi mudanya yang menjadi aset negara. Beliau yang bersuara bukan sahaja bersuara dengan memihak kepada mana-mana blok pemikiran politik kepartian di negara ini, daripada seorang beliau yang berteriak-teriak mengkritik dan mencela kerajaan. Sebaiknya beliau menggunakan suaranya untuk membela negara. Ini kerana seorang beliau adalah permata negara. Kerajaan boleh berganti, pemimpin datang dan pergi, tetapi negara ini tetap negara. Saudara, tidak dinafikan, pandemik yang berlarutan ini menyebabkan kelompok belia mula bangkit dan membantu sesama dalam kalangan masyarakat. Jadi marilah kita dengar apa kata mereka. Terima kasih Cik Muhammad karena sudi mendengar suara generasi muda masa kini untuk bersama menangani masalah COVID-19. Oleh itu, generasi muda harus main peranan dalam agensi dan NGO. Inilah sektor yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Beliau sangat terlibat dalam agensi sukarelawan dalam menyampaikan bantuan dan berkhidmat kepada masyarakat mengikut matlamat dan orientasi perkhidmatan masing-masing. Sebagai contoh, Angkatan Tentara Indonesia dan Polis Daerah Indonesia, 15 hingga 29% petugas kesupan ini terdiri daripada kesupan sukarelawan PDRM dan sukarelawan pegawai simpanan, kesupan pelapis dan mantannya. Mereka selalu berpanas, berhujan dan bersungkang mata membantu pasukan keselamatan sebagai barisan harapan menjalankan tugas mereka. Belum lagi jabatan sukarelawan rakyat rela, Angkatan Pertahanan Awam, EPM dan lain-lain yang tidak ramai ketahui betapa ramainya sukarelawan belia di dalamnya. Mereka asalnya adalah karani kerajaan, guru, petani, pekerja kilang, dan lain-lain, tetapi memilih kepada kerajaan sukarelawan. Begitu juga di sektor kesehatan dan perubatan. Selanjutnya dilihat pasukan Kementerian Kesehatan Indonesia, namun di belakang tabir pasukan Bulan Sabit Merah Indonesia yang membantu dari aspek ambulan, kesehatan, mental, perubatan respon, kecemasan adalah terdiri daripada sukarelawan profesional, bukan dibayar gaji. Mereka bukan staf dibayar. Begitu juga Nursi Malaysia, Saint John Ambulan, Layanan Malaysia dan lain-lain. Mereka adalah golongan muda yang banyak membantu, mana mereka adalah agensi sukarelawan terbesar dalam hikmat sukarelawan. Paling pandemik lepas agensi kerajaan barisan harapan sedia ada. Walaupun tidak didendang, tapi generasi muda ini terus berhebat sehingga kini yang hampir masuk tahun ketiga pandemik ini di negara ini. Terdapat juga belia yang membantu mengikut kapasiti sendiri. Ada yang pandai menjahit, mereka menjahit pakaian perlindungan di kaki tangan kesehatan secara percuma. Ada yang pandai memasak, mereka memasak dan menyampaikan bantuan baku makanan oleh jabatan kebajikan masyarakat. Ada yang membuat pertumbuhan sendiri, memungut derma untuk memberikan bakul makanan kepada golongan asnaf dan papa pedana. Terdapat juga belia Okio yang tidak kurang hebatnya di bidang media sosial. Mereka yang berbakat dalam melukis, melakar aplikasi komputer untuk menghasilkan infografik, video pendek, poster dan sebagainya yang mengandungi mesej-mesej positif dan menyokong bagi mendekati golongan yang diserang kebimbangan, stres, desperasi, karena PKP. Semua jasa mereka ini sebenarnya membantu kerajaan menangani isu kesehatan mental, khususnya semasa PKP 3.0 ini. Begitu juga dengan idea radikal seperti Food Bank, dan paling mengharukan adalah kampanye bendera putih yang berkonsepkan oleh masyarakat kepada masyarakat sehingga ditiru oleh ahli politik yang lain. Semua ini adalah sumbangan dan suara generasi muda. Kerajaan seharusnya memanfaatkan suara ini dan menghargainya supaya dapat diperkasakan idea demi idea manusia pada masa akan datang.